Iaitu pangkat yang ketiga ni, bahawa tiada lemah ia daripada berperang nafsu. Tak lemah, dia sentiasa melawani nafsu. Dan sentiasa yang membangkitkan akal agama melawankan yang membangkitkan hawa nafsu. Sentiasa dia yang membangkitkan akal agama ni melawan akan bangkitkan hawa nafsu. Sentiasa berperang lawan hawa nafsu. Hawa nafsu ni belajar hawa nafsu tak suka. Tambahan pula kalau belajar hak asal fardu ain, hak asalnya banyak salah. Sakit nafsu, sakit. Bicara bab pegangan salah, sakit nafsu. Sebab selama ni buat amal ibadah, nafsu beranggapan sempurna, beres, comel. Bila balik kepada agama, belajar ilmu agama, sakitlah nafsu. Yang nafsu dia buat anggapan beres, comel apa semua tu, oh banyak hak salah, hak Tuhan takkan terima amal ibadah. Pegangan pula doktor tu. Tapi sabar, sentiasa berperang, sentiasa membangkitkan akal agama ni melawan akan bangkitkan hawa nafsu. Lawan sentiasa. Malah belajar tu nafsu, malah wa'amal tu nafsu. Dia sebenarnya hak nafsu hak lebih beratnya nafsu malah wa'amal lah. Adapun belajar ni kalau kira dah berat mana. Tapi terkadang belajar tu pun nak mujahadah lawan hak nafsu, hak tambah belajar pun berat dah. Hak berat sebenarnya beramal dengan ilmu tu hak berat. Hak nak kena mujahadah sentiasa, beramal tu nak kena mujahadah sentiasa. Berilmu mudah je, bukan maksudnya dia alim. Setakat nak alim fardu ain je, sikit sangat je. Mudah je. Kira-kiranya mudah. Sebab tu mujahadah pada belajar, mujahadah pada beramal, lebih laginya mujahadah pada beramal. Mujahadah pada belajar ni ringan aja. Tapi terkadang nak mujahadah pada belajar pun payah. Jadi berasa payah ni payah nak faham, malah tak boleh nak turut mujahadah. Mana kadang-kadang mujahadah lawan nafsu malah tu, duduk kawan pula dengar orang duduk belajar, lega sekejap, lepas tu kok gebor balik. Ni ada dia kata macam Allah lah, sekali aja okey, macam pahat dengan nuku dia kata, faham tak? Sekali katak gerak, lepas tu nak katak senyap, sekali katak bergerak. Dia tu macam pahat dengan nuku. Pahat dengan nuku, mana pahat lepas tu tuku tu kan, tu mana apa ni, lemah. Berperang mujahadah dah tapi lemah. Ni dah ni sentiasa mujahadah, tak lemah dia tak lemah. Dia sentiasa berperang mujahadah lawan nafsu tu, nafsu malah apa semua tu. Bukan dalam belajar ni pula diuji pula dengan nafsu sendiri. Kita belajar ni kadang-kadang kita suka satu-satu ilmu, tu nafsu kita. Agama suruh belajar hak mana? Nafsu kita suka satu-satu ilmu. Ilmu tu ilmu agama. Tapi kalau ikut agama sungguh, ilmu mana yang agama perintah kita belajar? Ilmu mana yang Allah Ta'ala perintah kita belajar? Kena ikut ilmu molek lah Allah Ta'ala perintah tu. Hak menjadi kewajipan tu. Hak tu hak dalam kitab, hak Imam Ghazali duk peringat bab susunan belajar, kepentingan nak mendahulukan hak penting hak mana dulu. Itu Imam Ghazali perinci dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Syairus Salikin tu. Belajar dah, tapi nafsu menguasai. Belajar hak fardu ain ni, kalau belajar nak dengar ceramah je tu kan belajar gitu. Hak tu tak ada berperang tu, hak tu tak ada berperang. Ni hak berperang dah ni. Bahawa tiada lemah ia daripada berperang, sentiasa mujahadah lawan nafsu. Agama kewajipan agama fardu ain, sentiasa belajar. Tapi nak kena mujahadah lah, turun naik tu.
Tapi kalau belajar sendiri, dah lah orang sekarang kan, dia kena cerita satu-satu. Belajar, kena belajar. Fardu ain. Fardu ain. Ada orang tak tahu fardu ain itu apa benda. Apa dia fardu ain, apa dia fardu kifayah. Ada sampai tahap ni. Tapi umumnya pandailah. Fardu ain mana, fardu kifayah mana. Fardu ain, hak mana? Hak mana fardu ain? Tu duk ceramah di masjid akan tak fardu ain lagi. Ceramah apa? Ceramah apa di masjid? Fardu ain lah. Ceramah agama, ilmu agama ni luas sangat-sangat. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada hak sunat. Hak duk ceramah tu fardu ain ke, fardu kifayah ke, hak sunat? Tak tahu pula situnya. Sampai tangga tu. Ada masjid tu fardu ain dia kata. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunat. Mana fardu ain? Fardu ain beres dah masa sekolah dulu-dulu. Tu lagi berat. Dia kata kafa. Kelah Al-Quran dan fardu ain. Nama je. Fardu ain, mana fardu ain? Fardu ain hak perekat tadika betul lah. Hak perekat nak mengenal mula-mula betul. Budak-budak. Fardu ain lah. Tapi fardu ain hak mana? ABC dulu. Tapi nampak sikit ngapa hak tu, ngapa hak tu, ngapa rukuk iman, ngapa rukuk semayang. Gitu jelah. Hak mula-mula. Adakah memada dengan ngapa je? Hak fardu ain? Tak, tu mula-mula fardu ain. Mula-mula fardu betul. Hak kafar tu betul lah. Mula-mula fardu ain. Mula-mula ABC orang panggil. Ngapa rukuk iman, ngapa rukuk semayang. Kena naik pula satu-satu rukuk iman ni. Nak wisah satu-satu rukuk iman ni macam mana? Kemudian nak wisah satu-satu rukuk semayang ni, apa syarat dia? Tu fardu ain tu. Hak ngapa tu, hak mula-mula tu. Tapi hak pekat mula-mula sungguh. Dia pada hak tu je. Ngapa rukuk iman, ngapa rukuk semayang, beres fardu ain. Cukup dah, tak payah belajar dah, dia kata. Ini satu hal. Ayah ni nak kena cerita ke dia ni. Sekolah Hajar Belaka dah fardu ain, dia kata. Dia tak gitu. Betul, hak mula-mula tu ada. Hak pekat asas tu ada. Pekat asas sangat. Mana kalau kita kata peratus tu nak bisa sempurna fardu ain tu berapa peratus dah tahulah. Tapi kalau kita beri ceritanya peringkat permulaan. Peringkat permulaan tu. Dia ngapa rukun wudu atau peringkat permulaan. Dia ngapa rukun mandi wajib tu peringkat permulaan. Cakap kasar-kasar je. Peringkat permulaan. Ada belaka dalam buku sekolahnya. Tapi peringkat permulaan sangat. Tapi bagi setengah orang memada dah. Hak tu nak kena satu-satu tu. Nak kena satu-satu tu. Nak kena perici balik. Fardu ain tu hak mana? Nak kena perici balik. Sebab apa? Cerita gitu tidak memada. Tidak memada. Kena tunjuk jalan pula. Tunjuk jalan. Memang ramai orang kata gitu. Duk ceramah masjid itu dah fardu ain lagi ke? Kita tak ada telinga sudahlah. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada hak sunat. Ilmu agama Allah ni belajar belah-belah tahun, puluh-puluh tahun pun takkan habis. Biar kita faham boleh. Ilmu agama ni luas. Tapi nak ikut agama betul-betul, kena ikut tertib dia. Kena ikut keutamaan dia. Ikut tertib ilmu, ikut keutamaan ilmu. Kalau fardu ain tak tahu mana, belajar pun tidak, pakai dengar, ikut tak ada telinga, itu nafsu. Bukan tu agama, itu masih duduk nombor 2. Hak paling rendah sekali. Ni hak betul-betul dah mujahadah. Tapi dalam belajar pun gitulah. Ada orang belajar fardu ain dah ni. Tapi jangan tauhid. Tauhid dia tak mari. Kalau fiqh dia mari, tasawuf dia mari. Kalau tauhid dia tak mari. Dia tak nak pergi. Dia kok gitu. Waktu dah betul jalan lagi tu. Tak betul jalan. Hak tauhid tu kok ada sibuk lah, ada kerja lah, ada begitulah, ada beginilah. Dan ada orang lepas dah tahap ni. Dia cerita pengalaman dia.
Sekarang ni alhamdulillah diberi turun. Tapi ustaz mula-mula ustaz saja saya minat pekoh dia. Tauhid, tasawuf saya tak berapa. Kadang-kadang pergi, kadang-kadang dok, banyak alasan supaya tak pergi, tak pergi. Banyak alasan. Tapi kalau pekoh tak nak tinggal. Dia kira macam payah ke apa ke. Atau apa tu? Tu agama ke tu nafsu gitu. Itu nafsu keinginan, kesukaan. Kena tu agama molek. Susun molek, tauhid pekoh tasawuf, keutamaan dahulu. Tauhid keutamaan fardu ain, mendalami nanti. Pekoh keutamaan fardu ain, mendalami nanti. Tasawuf keutamaan fardu ain dulu mula-mula. Naik tinggi-tinggi sikit, nanti dulu biar selesai fardu ain. Keutamaan dia panggil. Ini nak turut agama. Kemudian betul-betul dah jalan agama, tak lemah daripada hawa nafsu. Mana sentiasa membangkit akan agama, melawan akan bangkit hawa nafsu. Tapi kita ni gitulah. Ada hak pengkat orang awam. Tetapi terkadang menang yang menyuruh pada agama. Iaitu akal. Akal dan tentera dia. Malaikat, ilmu tu tentera dia. Pada ketika itu, ketika menang menyuruh pada agama ni, hasil oleh sabar. Dan terkadang menang tentera syaitan. Hak molek dah ni, hak mujahadah dah ni. Hak tak lemah daripada mujahadah ni. Tapi turun naik. Dan terkadang menang tentera syaitan. Dan iaitu tentera syaitan keinginan. Dan yang menyuruh kepadanya, kepada keinginan. Termasuk dunia apa semua tu. Dan pada ketika itu, ketika menang tentera syaitan, telah luput oleh sabar. Turun naik. Hak turun naik ni mana ni? Hak kalau kita kata kau bab ilmu itu permulaan. Bab amal. Terkadang kuat amal. Terkadang lemah, ikut nafsu terkadang. Time baca Quran, semangat baca Quran. Time berzikir berselawat, semangat. Berhenti baca Quran, berhenti berzikir berselawat, pergi cari telefon, komo kata kau orang pula. Tadi semangat tadi. Baca Quran dengan ilmu, bukan baca sendiri. Baca Quran, selawat, istighfar, berzikir. Menang. Yang menang kepada hamba pada agama. Buka telefon tengok maklumat, ni tak boleh ni. Dia pun balung kata ke orang. Dalam FB pula, di share pula kawan-kawan dia. Kawan-kawan kadang-kadang hok duduk macam-macam tu. Bukan kawan kawan hok ke agama juga. Tapi menang hawa nafsu, dak puas hati ni. Pakak kata benda sahih pun dak lagi. Bagaimana? Mana menang antara dua tu? Telefon pun banyak kebaikan. Dalam telefon tu mana menang hak agama dengan hak hawa nafsu. Terkadang menang yang menyuruh pada agama, terkadang menang yang menyuruh kepada yang menang hak tentera syaitan, yang menyuruh pada keinginan nafsu. Ilmu ada ke tak? Ilmu ada lah. Ilmu bak jaga mata. Manakah benda yang syarak membenarkan, tengok. Manakah syarak mengharamkan, tengok. Ilmu ada. Ilmu ada. Dan kita pernah berganti bicara 7 anggota zahir. 7 anggota zahir bermula dengan anggota pertama mata. Itu ilmu. Amal. Itu amal. Nak tolak telefon tak boleh. Banyak keperluan. Boleh tak kalau tolak telefon? Pakai telefon tak ada dah. Susah dah. Tak ada. Telefon saya peracur belakang dah. Lepas tu nak minta mengajar, mari jumpa di rumah. Aku ni agama. Kena gitu lah. Lepas tu kalau ada hari tak lagi mengajar, nak cari siapa pula nak beritahu. Tak ada. Tak ada benda tu mesti kena ada keperluan. Tapi keperluan lah. Ilmu kita ada dok. Apa yang syarak
boleh membenarkan hak syarak mengharamkan. Ilmu ada kedok ke jahil sangat, tak reti halal haram. Jahil, oh ni haram kena tengok deh. Jahil, ada ilmu. Tapi macam mana hak mujahadah pada amal, memanglah tidak lemah daripada berperang, bermujahadah, sentiasa berusaha. Tapi terkadang menang yang menyuruh pada agama, telefon digunakan untuk kebaikan. Terkadang menang tentera syaitan yang menyuruh kepada kejahatan. Tambahan pula membabitkan dosa sesama anak Adam pula. Cepat-cepat ni ada orang dia tak boleh kemudian tak glamour dia. Oh lambat teh awak, orang lain lama dah bincang. Bincang apa? Kata kat orang. Katalah siapa-siapa pun. Orang agama ke, siapa ke, wa imam mufti ke, wa imam ustaz ke, dak belaga dengan angin dia, bodoh ah. Bodoh, jahil, jual dunia, nok dunia. Macam-macam lah buku. Ayat ni lah bodoh ni. Ayat kata kepada orang agama ni tak kena dengan keinginan nafsu dia. Dulu ingat dah dulu masa COVID dulu masa waxing dahulu, habis orang agama ni dajjal, tentera dajjal, habis orang agama tak pakai gawar belaka. Sebaik tau orang jahil selamat tentera dajjal, orang berilmu kena jadi tentera dajjal, orang jahil pula selamat. Tak apalah, kita berjuanglah sesama orang jahil kita. Nak agak orang berilmu, semuanya makan di dajjal belaka dah. Orang jahil waktu tu. Kau bahaya kata. Dia nak cepat. Kau lambat je komen apa, ketinggalan zaman awak ni. Sabar dulu, jaga molek. Tambahan pula dosa membabitkan anak Adam. Dia tak berhenti gitu. Allah tersilap saya dulu. Tersilap gitu je, kena minta maaf. Tersilap gitu je. Hak mufti kata, hak ustaz kata itu, saya kata berat-berat tu, betul mereka dia saya. Sekatu je. Yang kamu duk kata macam-macam tu halal gitu je. Macam mana lagi? Macam mana lagi apa? Pergi jumpa minta maaf lah. Kalau tak ada masalah. Sedia pahala banyak-banyak. Pahala tu akan diambil oleh orang yang kita ada dosa dengan dia. Itu nafsu. Sabar. Kita tengok dulu, kita baca belaka, kita tengok satu-satu, kita tengok dulu. Jangan cepat-cepat. Lepas tu saya pun ingat semua-semua belajar dengan saya. Sabar. Nanti dulu. Maklumat tu mari macam-macam. Kita baca lah. Kita tengok satu dulu. Sabar. Membabitkan pandangan ni begini, pandangan ni begini. Sabar tengok dulu. Jangan kita terbabit. Tak bolehlah kita ni jenis panah angin ni uzlah. Jadilah buka telefon, cutilah seminggu telefon tu. Buka orang mengajar je. Lain dia tu uzlah. Ada orang atau WhatsApp pelik-pelik, orang atau kawan ni uzlah, tutup dulu. Mana ni? Uzlah. Sebab apa? Sebab iman lemah, menang ikut tentera syaitan. Mari orang pelik-pelik tukar hasut pula ramai. Kalau dia pula jenis panasan, Assalamualaikum dia pun turut sekali. Lepas tu Allah salahnya saya tu. Kena jagalah. Alhamdulillah tunggu saya benar-benar kerandang. Tanyalah masalah hak baru-baru. Jawapan dia, wallahu a'lam, saya tak mahir dalam perkara tu. Nantilah saya tengok dulu macam mana. Kita tanya dia masalah-masalah yang terkini. Masalah kita dijawab habis. Kita tanya masalah-masalah yang terkini lah. Yang terkini biasa ilmu tu berjawab. Wallahu alam lah. Saya pun tak tahu perkara ni. Kata Tugu tak tahu. Tugu dulu masa duduk di Mekah dulu, jadi mesyuarat di Libya, di Syria, mewakili pejuang masa tu. Orang international.
kan tu dah tahu benda-benda international ni. Dah wallahu alam, saya dah tahu. Mana apa? Tu dah cepat. Tak cepat. Ada ni. Tak cepat. Lepas tu ada nak murid lah pula nak tolong cerita tu dengar je. Tu dah kata ya, tu kata tidak. Tak kata apa, dia senyap je. Sebab benda tu benda yang kena selidik molek, kena kira molek. Sebab benda ni benda yang luah. Cermat, tak mau laju. Kita belajar gitulah, cermat, jangan laju sangat. Memang ada perkara-perkara yang kita rasa kepanasan nak marah tu, sabar dulu. Tunggu dulu tengok macam mana. Apa keadaan sebenar dia. Kadang-kadang kita rakaman-rakaman ni sekerat-sekerat. Awalnya macam mana, penghujungnya macam mana, jelas tak jelas kita beri dah. Nanti sabar. Jangan turun nafsu kita, turun agama. Nak jaga agama kita. Dan orang yang pada ini pangkat yang ketiga ni, terkadang menang yang menuju pada agama, terkadang menang tentera syaitan, masuk di dalam puak yang bersungguh-sungguh mujahadah lawan nafsu ni. Khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alaihim. Asallahu, Allahu ke Allah? Allahu comel. Saya ni Allah baiki dah lah. Saya Allah asallahu an yatuba alaihim. Innallaha ghafurur rahim. Artinya yang mencampur oleh mereka itu akan amal yang baik dan yang lain yang jahat-jahat. Bercampur amal yang baik dan yang lain yang jahat-jahat. Menang sebelah seruang agama, boleh pahala banyak lah, kebaikan akan dilakukan. Satu ketika menang tentera syaitan, berdosa lah. Bercampur ni, yang mencampur. Mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubah mereka itu. Gitulah, kena sentiasa bertaubah lah. Pahala tadilah baca Quran, lepas tu hak dosa-dosa pula. Baca Quran, dosa mengumpat, dosa memfitnah, dosa maki hamu, dosa adu domba, tak padan dengan Al-Quran. Waktu dosa dengan Adam, kena minta maaf lah waktu. Ganti balik dengan baca Quran sampai ke khatam pun tak lepas tu. Itu kena minta maaf dengan seseorang kalau dosa tu kena Adam. Dosa dengan Allah barulah jalanan taubahnya lebih mudah. Tapi hak mereka yang bercampur amal baik dan amal jahat ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima akan taubah mereka itu. Memang sentiasa mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita orang lemah, iman kita lemah. Kita sentiasa berperang, tidak lemah kita daripada mujahadah. Kita tak pernah menyerah, tapi terkadang menang seruang kepada agama, terkadang menang seruang tentera syaitan. Ini hak pangkat pertengahan. Terkadang sabar dalam mengerjakan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan. Terkadang hilang sabar pada meninggalkan kemaksiatan, langgar juga. Hak ni hak golongan yang bercampur amal baik dengan yang jahat. Mudah-mudahan menerima Allah Ta'ala akan taubah mereka itu. Dan alamat tanda bagi orang yang di dalam pangkat ini, pangkat pertengahan ini, bahawa meninggal ia akan setengah keinginan, iaitu keinginan yang lemah.
dan lemah daripada keinginan yang kuat. Ini cerita alamat pula ni. Hak pertengahan. Ini kira sabar orang awam. Sabar atas mengerjakan ketaatan, sabar atas meninggalkan kemaksiatan, tetapi terkadang tak ada sabar. Akhirnya mengerjakan kemaksiatan bercampur amal baik dengan amal yang jahat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah